Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang kedua dan ketiga. Seterusnya kita akan melihat tafsiran bagi kedua-dua ayat ini. Kemudian kita akan mencari seberapa banyak pengajaran teladan daripada ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi kita baca ayat yang kedua dalam surah Al-Jin. Ayat yang kedua ini merupakan percakapan ataupun ucapan para jin kepada kaum mereka, iaitu kepada jin-jin yang lain, setelah mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi mengerjakan salat subuh. Ayatnya yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Terjemahan ayat, yahdi ila rusydi, ia merujuk kepada Al-Quran yang menunjukkan adalah kitab yang memberikan yahdi, iaitu yang memberikan petunjuk kepada rusydi, iaitu kepada kebenaran. Maka kami telah beriman kepadanya. Kepadanya merujuk kepada Al-Quran. Dan kata para jin itu lagi, dan kami tidak sama sekali. Maksudnya mereka mengatakan setelah mereka faham isi kandungan Al-Quran yang mereka dengar, mereka kata kepada para jin setelah mereka kembali, kami tidak sama sekali akan mempersekutukan Rabb, iaitu Tuhan yang Maha Pencipta, pemilik, pentadbir kami, dengan sesuatu apapun. So dekat sini kita dapat mendapat jawapan bahawa sekumpulan jin yang kita telah sebut pada hari yang sebelum ini, yang mana mereka ini tidak semena-mena mereka mendengar, asalnya nak mencari jawapan kenapa mereka tidak boleh lagi mencuri dengar berita langit, namun Allah memberikan mereka rezeki, mereka dapat mendengar Al-Quran dibacakan. Tapi cepat je jin tu dia boleh faham, kan? Kerana dia boleh faham lah. Dia cakap, oh, Quran yang menakjubkan itu pada ayat pertama tu, sambung ayat kedua dia kata, Quran itu dia membawa kita kepada yang benar, dia kata. Lepas tu cepat-cepat jin tu mengatakan, kami telah beriman kepada Quran. Lepas tu jin itu telah membuat satu aku janji, selama-lamanya mereka tidak akan mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu pun. Tengok, jin cepat dia faham. So kalau kita tak faham-faham, tuan-tuan tahulah jawapan dia. Apa maksud rusydi dalam ayat ini? Rusydi ataupun dia boleh baca dua. Maksudnya dalam Quran kadang-kadang Allah guna rasyadu. Itu dalam suratul Kahfi, yang doa pemuda gua ketika mereka nak sampai kepada gua Ashabul Kahfi tu, mereka minta kepada Allah ar-rasyadu, kan? Jadi perkataan ar-rusydu ataupun ar-rasyadu
adalah lawan kepada kalimah al-ghayyu, iaitu sesat. Jadi kalimah ar-rusydu ataupun ar-rasyadu, kata Al-Gharib Al-Asfahani, ia digunakan dalam menyebut tentang al-hidayah, iaitu petunjuk. Jadi ar-rusydu tu lawan kepada al-ghayy, iaitu sesat. Jadi jin tu kata Quran yang mereka dengar Nabi baca ketika solat subuh tu, Quran tu membawa kepada bukan kesesatan, tapi membawa kepada yang benar. Sebab itu kalau kita rujuk dalam ayat lain, sebenarnya ada ayat nombor ada ayat nombor 30, tapi dalam surah Al-Ahqaf ada penerangan lebih lanjut apa itu rusydu. Jadi rusydu ni mudah saja, kata para ulama, seperti mana kata Profesor Dr. Sulaiman bin Ibrahim dalam kitab Tafsir Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran, mengatakan ar-rusydi dalam ayat yang jin itu kata, ia merujuk kepada memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada hak, dan memberi bimbingan ke arah jalan yang lurus. Jadi jin itu dia dapat maklumat, oh rupa-rupanya Quran ni bawa mereka ke arah jalan yang benar, bawa mereka ke arah jalan yang lurus. Itulah yahdi ila rusydi. Jadi jawapan ar-rusydu tu bawa kepada kebenaran, tunjuk mana yang benar, bawa kepada jalan yang lurus. Kita boleh gunakan surah Al-Ahqaf ayat 30. Dekat bawah sekali itu jumpa perkataan yahdi ilal haqqi. Kalau tadi tu yahdi ilal rusydi, samalah macam yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim, membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Okey, surah Al-Ahqaf ni saya telah sebut pada hari yang sebelumnya. Tuan-tuan kena dapatkan maklumat bermula ayat nombor 29 sampai ayat 32. Sebenarnya para jin ini yang mereka tadi dengar tentang Al-Quran, beriman kepada Quran, sebenarnya mereka balik kepada alam jin itulah. Yang 3 atau 10, 3 sampai 10 jin tu, mereka balik pergi buat laporan kepada kaum jin yang lain. Mereka ceritalah yang dia dengar Quran ayat 1, ayat 2 yang kita baca ni. Tak lama kemudian mereka pergi lagi berjumpa dengan Nabi. Yang kali kedua mereka pergi ni, memang mereka jumpa Nabi secara berhadapan. Kalau yang surah jin ayat 1 yang kita belajar hari semalamnya, mereka dapat dengar tanpa dirancang. Lepas tu mereka belajarlah, antaranya mereka mendengar suratul Al-Ahqaf ni. Okay. Jadi tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perincikan sedikit lagi dalam Al-Quran, kalau Allah guna perkataan kalau ra itu di baris hadapan, iaitu ar-rusydu, dia ada beda kalau ra berbaris di atas ar-rasyadu. Kalau berbaris di depan ar-rusydu, ia merujuk kepada petunjuk dunia dan juga untuk hari akhirat. Dia cover dua sekali. Jadi jin tadi disebut tentang apa? Ar-rasyadu ke ar-rusydu? Dia sebut ar-rusydi, iaitu ar-rush, maksudnya ra berbaris di hadapan. Maknanya jin tu kata Al-Quran ni memberikan kita petunjuk kepada jalan yang benar, sama ada kita berada dekat dunia dan juga nanti di hari akhirat. Baik, apa yang dapat kita belajar daripada ucapan jin kepada jin yang lain? So kita masuk alam jin ni. Okey, pelajaran nombor 1. Al-Quran adalah hidayah, iaitu petunjuk untuk kita mengetahui sesuatu perkara yang benar. Dan Al-Quran
menjadi pembimbing kepada kita untuk kita melalui jalan yang lurus. Yang ni kita belajar daripada siapa? Kita belajar daripada jin itu. Pelajaran nombor 2, kalau jin itu mereka kata kami telah beriman dengan Quran, maknanya kita dapat belajar kewajiban kita beriman kepada Al-Quran. Dengan beberapa cara tu nanti saya akan sebutkan. Pelajaran nombor 3 kita dapat belajar dekat sini. Nampak yang tak siap lagi tu? Selama-lamanya Allah itu yang layak disembah dan diibadahi. Okey, jelas? Maksudnya kalau jin itu telah mengakui mereka selama-lamanya takkan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maknanya kita pun dapat belajar Allah itu adalah la ilaha illallah. Okey. Setelah kita dapat pelajari 3 pengajaran pada pagi ini, maka kita perlu bertindak. Kita perlu ada sesuatu yang perlu kita buat perubahan. Kalau kita dah buat, teruskan. Kalau ada yang kurang, kita tambahkan. Okey, tindakan nombor 1 yang dapat saya contohkan. Okey, yang pertama, kalau kita dah tahu Quran itu sumber nak tahu benda yang benar, maka kita kena cuba fahamlah. Betul tak? So macam mana kita nak dapatkan maklumat Quran ni cerita perkara benar apa? Kita takkan dapat guna Quran untuk bawa kepada jalan yang lurus, melainkan kita kena faham isi kandungan Al-Quran itu. Itulah tindakan kita. So macam mana nak faham? Antaranya yang kita buat setiap pagi ni 20 minit. 20. Moga-moga makin lama makin faham, makin lama makin nampak perkara yang benar, mana yang salah. Makin lama kita berada pada jalan yang lurus, bawa kita terus nanti ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tindakan yang kedua adalah dengan kita mengesakan Allah dalam semua perkara. Okey, jadi saya nak tambah sedikit perincian, iaitu kalau jin itu kata dia beriman pada Quran, kita pun sepatutnya kena berimanlah kepada Quran. Jadi macam mana nak beriman kepada Quran? Okey, cara pertama, kita kena percaya dengan yakin, itu dipanggil iman. Okey, percaya dengan yakin bahawa Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nombor 1. Maknanya kita kena beriman, meyakini Quran datang dari Allah. Cara yang kedua, kita kena percayai dengan yakin bahawa Al-Quran ini adalah benar-benar kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan makhluk. Sebab kalau kita boleh dapat yang kedua ni, nanti kita akan yakin maklumat di dalam tu. Cara yang ketiga, kita kena mempercayai dengan yakin bahawa seluruh isi kandungan Quran adalah benar. Kalau jin itu dengar sekejap dia dah boleh beriman, kita apatah lagi. Cara yang keempat, dah tahu Quran dari Allah, itu adalah perkataan Allah, dah tahu Quran itu isi kandungannya benar, kena buat apa? Nombor 4, kena buat semua, kena tunaikan semua perintah-perintah di dalam Quran itu, kena tinggalkan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran, dan kena melaksanakan segala hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi keempat-empat perkara ini saya nukilkan 2 contoh. Ada satu ayat Quran yang Allah menyebutkan contoh dalam surah Al-A'raf ayat 3. Allah kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa yang telah diturunkan. Apa telah diturunkan itu adalah Al-Quran. Sebab itu jin dia faham ayat Quran itu, maka dia ikut. Yang dia ikut Allah Ta'ala tu esa, maka dia mengesakan Allah. Okey.
Al-Quran ni tuan-tuan, kenapa nak kena faham dia? Sebab kita nak, maksudnya kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ada alasan pada Allah. Kita dah usaha dah, ya Allah, 20 minit kami cuba untuk kami faham. Kerana Al-Quran bagi syafaat kepada Allah. Jadi kita moga-moga usaha kita yang sedikit ini dapat menjadikan Quran itu peguam bela kita. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, Al-Quranu hujjatul laka. Al-Quran akan menjadi hujah untuk kamu. Maksudnya Quran akan jadi peguam bela untuk kita. Ataupun kata Nabi, awa'alaika, ataupun Quran akan berhujah ke atas kamu. Maksudnya apa? Quran boleh mendakwa kita nanti di hari akhirat. Jadi kita tak nak Quran dakwa kita. Jadi kita nak Al-Quran yang akan menjadi peguam bela kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena laksanakan semua, cara 1, cara 2, cara 3 dan cara 4 tadi. Moga-moga kita sama seperti jin yang beriman itu kepada Al-Quranul Karim. Baik, ayat nombor 4, ayat nombor 3, ada 4 minit lagi. Jin itu melanjutkan lagi percakapan mereka. Dia cakap apa? Kita bacakan ayatnya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala waladan. Jin ini dia cakap lagi dekat kaum dia. Dia kata, dan hampa semua ni kena ketahui bahawa sesungguhnya annahu, sesungguhnya siapa? Iaitu Allah, tertinggilah kebesarannya dan keagungan Rabb kita daripada memiliki isteri atau mempunyai anak. Okay, faham tak maksudnya? Mula-mula jin ni dia puji dulu Tuhan. Dia kata, lepas kami faham Al-Quran tu, kami dapat mengetahui Allah Ta'ala ni maha tinggi, maha besar, maha agung. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala tu tidak memerlukan isteri ataupun anak. Okey. Jadi apa maksud jaddu Ta'ala jaddu Rabbina? Okay, saya nukilkan sedikit ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Ayat wa annahu ta'ala jaddu rabbina ni membawa maksud dia ada kaitan dengan perbuatan Allah, perintah Allah, kekuasaan Allah. Ada yang kata apa saja yang Allah kurniakan itu juga termasuk dalam maksud wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan kalimah jaddu rabbina ni ada yang faham ia sebagai kebesaran, keagungan, ada yang kata kekayaan dan ketidakkeperluan kepada sesuatu. Jadi mudahnya macam ni je lah. Jaddu Rabbina ini dia adalah satu ayat yang menggambarkan tentang kesempurnaan Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Okey, kenapa Allah Ta'ala tidak memerlukan isteri dan anak? Kita pun tak tahu maklumat lanjut macam mana jin tu dia boleh tahu Allah Ta'ala ni tak perlu isteri ataupun anak. Mungkin di zaman, mungkin mereka pun ada golongan yang mensyirikkan Allah. Tapi kita dapat belajar dekat sini, kita dapat mengetahui Allah ni memang tak perlukan isteri ataupun anak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni dia tidak berhajat kepada sesuatu. Okay, kerana kalau Allah ada isteri dan anak nanti boleh bawa kepada kesyirikan. Baik, kita sebutkan beberapa pengajaran ayat sebelum kita tangguhkan. Okay, nombor 1, kita dapat belajar kesempurnaan kekuasaan Allah, keagungan, kebesarannya. Okay, nombor 2, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa pun, sama ada isteri ataupun anak. Jadi pelajaran nombor 2 ni kita kuatkan dengan 2 ayat Quran. Pertama, surah Al-Mu'minun ayat 91.
Dan juga surah Al-Ikhlas ayat 2 dan 3 lah. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Okey, kenapa? Kerana Allah, macam kita makhluk, kenapa kita perlu isteri atau perlu suami? Kenapa perlu orang lain? Kerana kita perlu kepergantungan. Mungkin kerana kita nak ada kemesraan, mungkin kita nak mengisi hidup kesunyian dan sebagainya. Sebab tu kita perlukan makhluk yang lain. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tu dia tidak bergantung kepada makhluk. Lepas tu kenapa tak perlukan anak? Okey, kalau kita perlukan anak, maksudnya kita pun berhajat kepada anak. Untuk apa? Untuk hiburkan kita ke? Untuk kita perlukan bantuan mereka ke? Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kerana Allah tu adalah As-Samad. Okey, apa tindakan selepas tadabbur? Dah, saya nak habiskan dah. Tindakan pertama, kalau tahu Allah tu Ta'ala Jaddu Rabbina, maka memperbanyakkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih tu subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Dalam nota ni saya nukilkan sekali tajuk 12 kelebihan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti kita boleh baca lah. Saya tak sebut panjang lebar kerana kenapa nak tahu 12 kali kelebihan ni? Kerana nak menunaikan seperti mana jin tu bagi tahu Allah ni jaddu Rabb ta'alu jaddu rabbina. Maka kita kena besarkan Allah dengan 4 kalimah ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau sebut 4 kalimah ni dapat kelebihan apa? Kena rujuk dalam nota tu. Nanti saya akan berikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan yang kedua, tindakan kedua, kita kena menolak sekeras-kerasnya mana-mana kenyataan yang mengatakan Allah mempunyai sebarang sekutu. Kalau ada yang kata Allah ada isteri, kita tolak. Kalau ada yang kata Allah punya anak pun kita tolak dengan hujah, dengan dalil dan sebagainya. Jadi moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang telah diberitahu oleh jin kepada kaumnya, dan Nabi dapat tahu maklumat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa hari yang berikutnya, insya-Allah kita sambung lagi ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya cuba nota minggu depan saya usahakan, insya-Allah hari apa kita akan maklumkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.